Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pada kali ini kita akan masuk bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Kita akan lihat dulu 2.1 iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Tengok ni gambar nasi lemak ni. Sedap tak? Mesti nak sedap kan? Okey, adakah nasi lemak yang kita makan ni seimbang? Adakah ianya gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Adakah hidangan nasi lemak ini merupakan suatu contoh gizi yang seimbang? Berikan sebabnya. Okey. Kita tengok gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Okey, sebelum ni awak dah belajar kelas makanan. Ada 7 kelas makanan. Okey, iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, pelawas, garam mineral dan air. Okey, adakah hidangan nasi lemak kita ini mengandungi kesemua kelas makanan tersebut? Nasi adalah karbohidrat. Okey, ada. Okey, ayam, telur, ikan bilis, kacang dan juga sambal. Ini adalah protein dan lemak. Okey. Manakala timun adalah vitamin, mengandungi pelawas dan juga garam mineral. Okey, satu lagi air. Okey. Tak ada air dekat sini. Jadi tak lengkap. Okey, katakanlah saya letak air kat sini. Barulah hidangan tersebut menjadi lengkap. Okey. Tapi lengkap tak semestinya seimbang. Macam mana nak seimbang? Okey, kita baca sekali lagi. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Okey, dah ada. Lepas tu, yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Kuantiti yang betul ni banyak mana? Kita nak kena ambil. Kita kena lihat pada piramid makanan. Inilah piramid makanan yang awak dah belajar tu. Kan? Okey, dekat atas kali ni kotak yang paling kecil adalah untuk lemak. Okey, lepas tu bawah dia protein dan air. Lepas tu vitamin, pelawas dan garam mineral kat sini. Dan bawah sekali adalah untuk kotak karbohidrat. Okey, jadi bermaksud dalam hidangan kita ni, lemak perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Katakanlah kita bandingkanlah, senang. Lemak kita banding dengan karbohidrat. Okey, jadi lemak perlu lebih sedikit daripada karbohidrat. Jadi awak tengok kat sini. Kan? Tengok dekat sini. Tengok lemak ni. Ayam dah 2 ketul. Telur pun dah sebiji. Jadi rasa-rasanya seimbang tak kita punya hidangan ni? Okey, tak seimbang. Kan? Kalau tengok kat gambar ni tak seimbang lah. Kan? Jadi sepatutnya kita boleh kurangkan sedikit ayam tu. Mungkin kita boleh ambil seketul. Telur mungkin kita boleh ambil separuh. Kan? Jadi barulah hidangan tersebut seimbang. Barulah seimbang. Okey? Baik. Okey. Malnutrisi. Malnutrisi adalah kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan yang boleh menyebabkan penyakit malnutrisi. Maksudnya kalau kita terlebih makan pun tak boleh, kurang makan pun tak boleh, langsung makan lagi tak boleh. Kan? Jadi kalau katakanlah okey, kita lihat jenis-jenis malnutrisi. Nombor 1, goiter. Macam mana boleh berlaku? Ianya disebabkan oleh kekurangan garam mineral iodin. Okey, apakah tindakan yang boleh diambil? Okey, kita perlu mengambil makanan laut seperti ikan yang tinggi protein. Kan? Okey, next. Scurvy. Okey, macam mana dia boleh berlaku scurvy kan? Okey. Ia disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Tindakan yang boleh diambil adalah banyakkan makan sumber buah-buahan sitrus seperti limau. Okey, next. Marasmus. Okey. Sebab tak nak makan. Tak nak makan kan? Kenapa tak nak makan? Tak ada selera. Tak tahulah. Okey, tindakan yang boleh diambil adalah dengan mengambil karbohidrat
protein dan lemak. Maksudnya kena makan lah. Itu je lah tindakan dia. Okey. Seterusnya, kwashiorkor. Yang ini disebabkan oleh kekurangan protein. Okey, benda lain dia makan. Karbohidrat, apa semua dia makan. Tapi protein dia tak makan. Kan? Jadi tindakan yang boleh diambil adalah dengan mengambil makanan yang berprotein tinggi seperti daging dan susu. Kan? Okey, seterusnya, riket. Ni penyakit tulang ni. Okey, disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Okey. Jadi tindakan yang kita boleh ambil adalah dengan mengambil makanan yang bervitamin D dan pendedahan kepada cahaya matahari. Okey, cahaya matahari juga mengandungi vitamin D. Awak tahu kan? Okey. Baik, seterusnya kita tengok obesiti. Obesiti ni biasalah. Badannya besarnya. Sebab apa boleh jadi obesiti? Kerana pengambilan makanan yang berkalori tinggi dengan banyak. Tindakan yang boleh diambil adalah kurangkan makanan yang berkalori tersebut. Kena kurangkan lah. Tengok, dia seorang boleh habiskan semua ni. Okey, besarnya badan dia. Okey, next kita tengok anorexia nervosa. Ni penyakit apa ni? Tengok badan dia kurus sangat. Langsung tak ada isi. Tulang semata-mata. Mengerikan Okey. Sebab kenapa ia boleh terjadi? Kerana tak nak makan. Sebab takut gemuk. Takut gemuk. Kan? Kenapa takut gemuk? Kan? Aduhai. Okey, tindakan yang boleh diambil adalah untuk orang ni berjumpa dengan kaunselor. Sebab apa? Dia ni kalau orang macam ni, dia mungkin ada masalah mental lah. Kan? Dia pula takut gemuk. Makanlah sikit untuk kesihatan. Kan? Kalau kurus macam ni langsung. Okey. Tak cantik lah. Okey, seterusnya aterosklerosis. Penyakit apa ni? Disebabkan oleh pengambilan lemak yang berlebihan. Lemak dan kolesterol yang berlebihan. Nampak apa jadi? Ini kita punya apa ni? Salur darah tersebut. Ni. Salur darah. Nampak? Yang ini adalah kolesterol. Lemak yang terkumpul dekat situ. Bayangkan kalau dia dah tersumbat dekat sini, sepenuhnya apa berlaku? Darah tersebut tak boleh mengalir. Nampak? Bila tak boleh mengalir, apa berlaku kat saluran darah ni? Bahaya kan? Okey, tindakan yang boleh diambil adalah dengan mengurangkan makanan berlemak dalam makanan. Itu je lah. Kita kena kurangkan. Selain daripada tu, kita perlu juga bersenam. Okey, seterusnya diabetes mellitus. Ni tengok. Kaki orang ni. Okey, dah sampai hitam macam ni, memang dah kalau pergi hospital, doktor kata apa? Kena potong. Kena potong. Penyakit ni disebabkan oleh amalan pemakanan yang tinggi kandungan gula. Okey, tindakan yang boleh diambil adalah kurangkan manis. Kena kurangkanlah makan manis. Minum minuman yang manis kena kurangkan. Okey, seterusnya last kali adalah tekanan darah tinggi. Okey. Awak tengok. Nampak? Jantung kita dia mengepam darah. Kan? Okey. Jadi apabila jantung kita tidak dapat mengepam dengan sempurna, dia boleh menyebabkan tekanan yang kuat terhadap jantung tersebut. Sebab apa boleh berlaku? Disebabkan oleh pengambilan darah yang berlebihan. Kan? Tindakan yang boleh ambil adalah senang je, kurangkan garam. Kurangkanlah garam, itu je lah. Baik. Seterusnya konsep pinggan sihat Malaysia. Konsep ini diusulkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana dia kata apa? Untuk satu pinggan ni, isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Satu pinggan, separuh diisi dengan buah dan sayur. Separuh. Kemudian
Isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Ni nampak. Suku lagi ataupun 1/4 tadi diisi dengan sumber protein seperti ikan, daging pun boleh, daging ayam, daging lembu, tak kisahlah. Janji suku. Dan suku lagi diisi dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Boleh isi nasi, roti pun boleh, dan sebagainya. Jadi hashtag suku-suku separuh. Ini disarankan oleh KKM. Suku-suku separuh. Ni contoh-contoh pinggan sihat Malaysia. Nampak ni? Ni tengok apa tu, buah dengan sayur dia separuh daripada pinggan. Lepas itu ada karbohidrat roti ni, suku. Suku lagi adalah untuk protein tadi. Mungkin dalam kuah ni ada ikan, ada daging mungkin. Yang ni pun sama jugalah. Yang ni. Nampak ni apa tu, buah dengan sayur separuh pinggan. Lepas tu ada ayam, protein, suku. Suku lagi adalah untuk karbohidrat. Ni pun sama. Nampak, sayur dengan buah separuh dah. Lepas tu ada nasi suku, ikan suku. Yang ni pun sama ni. Ini mi sup ke apa ni? Suku, nampak? Suku tu sayur. Nampak, sayur saja. Suku pula separuh. Sayur saja. Lepas tu suku tu adalah mungkin ayam. Cebisan ayam. Suku lagi adalah mi tadi. Iaitu karbohidrat. Mesej utama yang disampaikan oleh KKM adalah nombor 1, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Nombor 2, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Seperti makan snack tu macam ni lah, buah-buahan lah, yang ringan. Nombor 3, makan sekurang-kurangnya separuh daripada bijiran anda sebagai bijiran penuh. Nombor 4, makan hidangan tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Kenapa? Yang bergoreng dan bersantan tu dia tinggi kolesterol, ada lemak kat situ. Dan last sekali, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Sebab lebih selamat lah. Kita tak tahu kat kedai tu dia campur apa, tak tahu. Banyak mana tak tahu. Next. Nilai kalori makanan. Apakah maksud dia? Maksud nilai kalori adalah pengukuran nilai tenaga yang ada dalam makanan tersebut. Ni roti ni kan yang kita makan ni, tak kisahlah kita makan apa pun, kita akan mendapat kalori daripada makanan tersebut. Tenaga lah, kita dapat tenaga tersebut. Kita boleh ukur dengan kalori. Bagaimana kita nak ukur? Tengok ni, pengukuran nilai kalori yang ada dalam makanan dapat diukur dengan alat kalorimeter boom. Ni alat ni. Daripada alat ni kita boleh kira pula dalam bentuk formula. Nampak, ini formula dia. Tengok karbohidrat. Dia punya kalori dia. Jumlah tenaga dalam karbohidrat. Dalam 1 gram karbohidrat sebanyak 16.7. Lemak kan 2 kali ganda tenaga daripada karbohidrat. Sebab tu dia lebih banyak daripada karbohidrat. Lemak 37.6. Dan protein sebanyak 16.7. Kita tengok ni. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Awak tengok gula gula yang kita makan tu 100% terdiri daripada karbohidrat semata-mata. Dia tak dicampur yang dengan lemak, protein dan lain-lain. Manakala daging, dalam daging tak kisah daging apa, daging ayam ataupun daging lembu tak kisahlah. Dalam daging tu mengandungi 13% lemak. 18% protein
dan selebihnya 69% adalah air. Dia tak ada karbohidrat dalam daging tersebut. Okey. Dan minyak sawit 100% adalah lemak. Lemak. Semata-mata lemak, semata-mata. Okey. Manakala beras yang kita makan tu. Tengok, banyaknya karbohidrat, kan? Hijau 76%. Okey, lemak sikit je, 2%. Lepas tu protein pun ada. Dalam beras yang kita makan tu, nasi tu, ada juga protein. Tetapi sedikit lah. Iaitu sebanyak 8% dan selebihnya adalah air. Air, Okey. Baik, kita tengok contoh pengiraan kat sini. Okey. Tengok Tengok yang ni, yang kuning ni. Tengok yang kuning dulu. Jadual di bawah menunjukkan kandungan sandwich A, B dan C. Ada 3 jenis sandwich, iaitu sandwich A, sandwich B dan sandwich C. Okey. Okey. Tengok sandwich A ni dia ada 2 keping roti putih. Lepas tu dia ada mentega. Lepas tu dia ada daging lembu. Lepas tu dia ada timun. Okey. Yang B pula 2 keping roti putih, tapi daging ayam. Yang tadi daging lembu. Okey. Ini daging ayam. Lepas tu dia ada kubis. Yang tadi tu timun. Jadi sandwich A dengan B tak sama. C pula. Okey, C pula pun tak sama juga. Sebab apa? Dia berbeza-beza. Dia punya kandungan dia. A, B, C adalah sandwich yang berbeza-beza. Okey, soalan dia, antara sandwich A, B dan C, sandwich yang manakah merupakan pilihan yang paling sihat? Jelaskan jawapan anda. Macam mana ni? Awak dah belajar dah sebenarnya sebelum ni. Di tingkatan 2 kan? Pengiraan nilai kalori. Jadi macam mana nak buat ni? Soalan selalu keluar macam ni. Jadi kita kena kira dulu berapakah nilai kalori yang ada dalam makanan tersebut. Lepas tu kita total. Kan? Okey, kita tengok Baik. Kita tengok sini. Okey, pengiraan. Okey. Sandwich A kita buat yang A dulu. Kita buat A dulu. A mengandungi 2 keping roti putih. Ni roti putih. Nampak? Okey. Pengiraan dia 2 kali dengan 10.60. Ni 10.60. 10.60 ni adalah nilai kalori tenaga yang ada untuk sekeping roti. Sekeping. Tapi sandwich A ada 2 keping. Maka kena darab dengan 2 lah. Dapatlah 21.20. Okey. Lepas tu dalam sandwich A juga ada 2 gram mentega. Mentega ni Okey, nampak? 2 darab 31.20. Kenapa darab 2? Sebab yang ini untuk 1 gram. Okey. Biasanya kalau dibagi jadual macam ni, biasanya untuk 1 gram ataupun untuk, kalau roti ni untuk sekeping roti. Okey. Kalau dibagi jadual macam ni. Okey. Baik, kita dah darab. Lepas tu kita tengok pula bahan yang ketiga, dia ada 100 gram. 100 gram daging lembu. Mana daging lembu? Ni protein Nampak? 100 darab dengan 13.11. Okey, jadi macam ni. 1311. Last kali bahan dia adalah 5 gram timun. Maksudnya 5 darab dengan 0.55. Nampak? Jadi jumlah dia adalah awak kena tambah semua ni. Tambah, awak akan dapat 1397.35. Ni jumlah dia. Okey. Yang ni untuk sandwich A. Kan? Dia tanya sandwich yang mana satukah sihat. Kita kena kira semua.
kita kena cari total yang ni, jumlah ni. Yang ni baru sandwich A. Okey, sekarang kita cari pula untuk sandwich B. Okey, sandwich B mengandungi 2 keping roti putih. Okey, nampak 2 darab sekian-sekian. Jadi macam ni. Lepas tu dia ada 100 gram daging ayam. Darab dengan 100. Lepas tu dia ada 5 gram kubis. Okey, total 849.90. Okey, ni total dia. Sekejap kita compare. Sekarang kita tengok C pula. C 2 keping roti putih. Okey, lepas tu bahan dia 2 gram mentega. Darab 2. Dan 100 gram daging ayam. Okey. Ni tersilap ni. Nampak tersilap. Okey, tersilap dekat pengiraan. Nampak pengiraan sepatutnya dekat sini 100. Kan? Okey. Hati-hati ya, hati-hati. Pengiraan dia pengiraan salah tapi jawapan dia betul. Okey. Jadi kalau markah pengiraan tu dia salah lah. Dia tolak lah kat situ. Jadi kena hati-hati. Jadi bagus juga silap ni supaya kita dapat belajar. Okey, baik. Seterusnya ada 5 gram kubis. Tengok kubis ni betul. 5 darab. Okey, jadi total dia. Kita tengok total dia. 912.30. Nampak? Ni 900. Ni 800. Ni 1000. Jadi yang merah ni sandwich dia nilai kalori dia paling tinggi. Kan? Yang hijau ni paling sedikit, paling rendah. Okey. So soalan dia, antara sandwich A, B, C, yang manakah merupakan pilihan paling sihat? Jelaskan jawapan anda. Okey, jawapan dia adalah sandwich B. Kenapa sandwich B? Kerana nilai kalori yang paling sedikit adalah paling bagus untuk badan kita. Sebab apa? Nanti dia nak bakar balik. Kalau kita makan banyak, nanti nak bakar lambat. Jadi itu yang tak bagus tu, tak sihat lah. Okey. Jadi jawapan dia adalah sandwich B. Okey. Baik. Okey, next. Okey, next kita akan lihat corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya. Okey. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti yang waktu makan dan jenis makanan yang kita makan lah. Kan? Okey. Ni tengok beberapa contoh restoran yang dibuka sepanjang masa. Okey. Okey, elok tak sebenarnya kita makan waktu malam? Waktu malam adalah waktu yang tidak disarankan kita untuk makan. Sebab apa? Waktu malam tu badan kita nak rehat. Jadi kita jangan amalkan makan waktu malam. Okey? Badan kita nak rehat. Okey? Sistem penghadaman kita perlukan masa untuk rehat. Jadi corak pemakanan Malaysia, masyarakat Malaysia adalah tidak sesuai sebenarnya. Okey? Awak tengok ni restoran 24 jam. Dia menggalakkan kita untuk makan pada waktu malam. Kan? Tak sihat sebenarnya. Okey. Baik, di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Mengapakah restoran-restoran ini beroperasi sepanjang masa? Adakah pengambilan kalori yang menepati keperluan anda dapat diperoleh daripada makanan segera dan rapu? Ni kesan makanan segera dan makanan rapu. Tengok. Ni. Okey. Ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Nampak? Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan kita susah tidur, kita risau, kan? Kita juga boleh ketagih, kan? Nak lagi.
Okey, garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, boleh juga menyebabkan penyakit jantung dan kerosakan buah pinggang. Okey. Pewarna dan pemanis tiruan dapat menyebabkan penyakit kanser, kemandulan, diabetes mellitus, kerosakan hati dan ginjal. Dan gula yang berlebihan dapat menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghadap diabetes mellitus pada usia yang muda. Jadi janganlah amalkan corak makanan yang kurang sihat. Okey. Kalau boleh waktu malam tu kita jangan makan dah kalau boleh. Puasa. Bukanlah puasa, maksudnya kita makan tu pukul 7 ataupun pukul 8 lah. Lepas tu bangun pagi esok pun pagi tu kita ambil kena sarapan. Okey. Okey. Okey, baik. Okey. Okey, itu saja saya rasa untuk hari ini. Okey. Macam biasalah, saya nak awak buat latihan. Okey. Latihan 2.1, indeks saya nak awak tulis macam biasalah, praktis formatif 2.1. Okey, tolong buat, siapkan. Saya nak awak hantar pada hari esok. Okey, pada hari esok sebelum pukul 12. Okey. Hantar macam biasalah, hantar kat saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Jika ada yang nak tengok balik, mungkin nak tengok balik apa yang saya terangkan tu, boleh pergi kepada channel saya lah. Okey. Channel saya. Okey.